Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada petang ini insyaAllah akan menjadi satu topik yang sebagian besar daripada anda akan ingatnya sampai bila-bila. Sama ada anda kena kanser atau tak kena kanser, saya pasti anda akan dapat sesuatu pada petang ini insyaAllah. Jadi petang ni saya bukanlah berani cakap, tetapi atas dasar pengalaman yang lepas, saya dua kali kena, satu pada 2001, cancer of the lymphoma, cancer of the blood. Anda pun pernah banyak kali dengar. Lepas tu saya kena repeat ujung 2011, tak salah saya, tak ingat dah, lebih kurang 10 tahun ngam apa dia punya break tu, dia bagi lagi sekali relapse. Tahu relapse tak? Bermaksud kanser yang sama boleh berulang, termasuk yang saya alami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjanji pada anda nak ceritakan normal cell tukar jadi cancer cell. Penyebab utama saya ringkaskan dengan 3 perkataan, iaitu STD. Satu perkataan namanya S, stress. Tak kira stres bukan otak saja, tapi stres bermacam-macam. Stres duit lah, stres family lah, stres. Asalkan stres je, confirm. Traffic jam semua tu stres. Okay. Okay. Dan kalau hari-hari dah dekat 20 tahun kena traffic jam sampai 2 jam pergi 2 jam balik, tak tengok matahari, tak ke sel normal, boleh tukar jadi cancer cell. Dengar, perkataan cancer ialah datang daripada hasil daripada sel kita, terutama sekali mitochondria. Dengar elok, yang latest ialah bukan you sebut perkataan sel saja, tapi dalam sel tu ada satu kilang nama mitochondria yang mengeluarkan ATP ataupun tenaga. Bila kilang ni yang paling utama antara banyak lagi kilang-kilang lain dalam sel kita, kan dia ada dunia dia sendiri, maka yang paling nak jaga ialah mitochondria. Mitochondria juga akan terlibat dengan toxicity. Kalau body kita terlalu toksik, dan saya dah banyak kali cerita, kita terdedah dengan ultra processed food. Betul tak betul? Dan anda dah dengar lecture saya mungkin 4 malam atau 5 malam yang lepas, atau petang tu, saya cerita tentang ultra processed food adalah musuh utama dan pembunuh utama melalui semua jenis penyakit, termasuklah kanser. Okey, kenapa setengah orang kena kanser, setengah orang kena melalui diabetes, high blood, kolesterol, autoimmune atau masalah-masalah jantung terus sangkut, adalah itu pilihan Allah yang bagilah kan. Dan kita juga menzalimi diri dengan makanan-makanan yang confirm ada ultra processed food. Dan last kali ialah masalah stress, toxicity dan deficiency. Banyak yang tidak cukup, terutama sekejap lagi bila kita nak betulkan balik kita punya kanser ni, kita kena membetulkan beberapa keadaan, sebab tak cukup. Contoh, tak usah cakap banyak lah, vitamin D saja kita tak cukup, dah boleh menyebabkan banyak lagi penyakit, tapi termasuk kanser. Macam tapi takkanlah vitamin D saja, kita kan macam-macam dalam hidup kita. So lifestyle kita ataupun gaya hidup kita adalah penyebab utama kenapa kanser berlaku. Maka kita kena betulkan lifestyle dulu. Tapi kita tak mau fokus kepada yang itu, sebab itu masih lagi peringkat filosofi, peringkat bercakap banyak tapi tak tahu apa nak buat nanti. Semua dah tahu kena cukup tidur, betul tak? Semua kena tahu kena exercise, betul tak? Semua kena tahu kena makan, betul tak? Semua orang tahu kena jangan bergaduh suami isteri, anak pinak, semua, betul kan? Tetapi soalannya nak buat apa sebenarnya? Yang petang ni saya nak confirm supaya you ada 3 cara yang menyelesaikan masalah. Nak lawan kanser pun sama, kalau dah kena kanser pun sama kita punya. Dan yang paling bagus ialah kalau nak menghindar. Number 1, okay? Ini apa yang perlu dibuat. Itu yang mustahak. 3 cara yang terbaik dan telah dibuat kajian, dan dah banyak orang dapat testimoni yang best melalui 3 cara ni. Nombor 1, saya dah habis tadi, betulkan you punya lifestyle, tidur, bergaduh, hutang, piutang semua. Kalau yang tu tak selesai dulu, ataupun dendam, saya lupa nak cerita dendam apa bahasa Melayunya, tak tahulah apa, tak lepas-lepas, tak boleh. Itu yang selalu saya guna perkataan let go and feel good tu. Kenapa? Sebab saya sendiri yang memerlukan let go and feel good. Dah 2 kali kena, kalau Tuhan kata kali ketiga mungkin tak ada chance lagi. So nombor 1 besar tu, luruskan, bereskan tu dulu. Nombor 2 ialah dengar, dan nombor 3,
Nombor 2 ialah puasa, dan bukan puasa yang saya nak cerita tentang biasa-biasa ni. Ni puasa untuk orang kanser, lain sikit. Okey. Kalau puasa untuk bulan Ramadan saja ni tak cukup lagi. Dia kena, walaupun untuk penyakit-penyakit biasa kebanyakan dah boleh selesai dalam 30 hari, tapi masih lagi tak selesai. Kenapa? Rupanya body kita terlalu lebih teruk untuk diselesaikan cuma dengan puasa-puasa biasa. Maksudnya puasa siang saja atau puasa 30 hari ini saja. Nombor 1 ialah puasa 21 hari tak berhenti. Boleh ke tak boleh? 21 days straight puasa. Orang yang dah sakit, orang yang dah kena kanser, bila dengar ni, adik-beradik ataupun you dengar pun, mesti you marah I. Mesti you kata, dok, badan dah lah tak lalu makan, you suruh puasa. Saya kata puasa. You nak buat. You tak mau, you tak ada choice. Sebab cerita ni ialah cerita yang doktor dah give up. You dah stage 3, stage 4, dah melekat ke liver, dah tersebar sampai ke paru-paru, dah pundi kencing pun dah doktor tak mau operate lagi dah. Sebab kalau operate habis pecah nanti organ-organ tu. Sebab tu doktor give up. Faham tak? Sebab bahagian-bahagian yang melekat, contoh saya bagi lecture ni, kalau ada kawan saya yang tengah melihat ataupun mendengar ni, tolong dengar lah. Sebab saya tahu ada beberapa orang yang sedang dengar dan mereka nak buat betul-betul. I must say this, it's not easy, it's not going to be easy. Sebab stage 3, stage 4 is always dah melekat tempat lain. Tetapi jangan putus asa, sebab kalau tak ada jawapan, saya tak nak cerita. Kalau tak ada harapan, buang masa je. So what you do is, first 21 days, mulai tomorrow morning atau mulai sekarang, water fasting. Tahu water fasting tak? Kalau saya kata fasting 21 hari, you give up lah kan. Maksudnya puasa macam kita puasa sekarang ni, tapi buka puasa pun dengan air, sahur pun dengan air. Nanti saya akan bagi sedikit makanan-makanan tambahan, suplemen yang khas untuk kanser sahaja. You lawan betul-betul. Masa you lapar sangat, you boleh makan. Tetapi kalau boleh, you nak cepat baik, you kena, orang utara kata, tahap kanser tu, ataupun the English call it starve the cancer cell. That means you must kemaraukan cancer cell ni. Dia sekarang masih lagi makan, sebab you masih lagi makan. Dia masih lagi dapat gula, sebab you masih lagi suka gula. Kan saya kata, kalau hari-hari biasa pun tak boleh gula, bahkan kalau you kena cancer, you masih lagi ambil gula, you memang tak faham apa yang cakap. Okay, you memang cari naas, dan Tuhan nak bagi sedikit, orang kata apa, hidayah pada petang ni pun you tak nampak. Pasal apa? You kata, alah, aku dah nak meninggal dah. Kalau you kata you nak meninggal, silakan meninggal. Sebab apa? Saya tak ada masa untuk nak bantu orang yang sedih dan kesiankan diri dan tak mau bersyukur yang ni dah ada peluang. No sugar, no milk, no meat. Itu memang confirm. D&D diet dah confirm. Termasuk no fruits for you. Sebab apa you puasa? Apa nak cakap pasal diet, makan buah-buahan dan sayur-sayuran apa? Sayur pun tak bagi. Baru saya tahu yang rupanya yang saya buat tu dah efektif dulu. Tetapi bila ramai juga yang saat dia kena balik, saat efektif, saya kata mesti ada saya punya protokol ni tak cukup agresif. Saya kan bila kena balik pekat tu stage 2, so boleh tahan lagi. Kalau dah stage 3, stage 4, kali pertama saya kena stage 3, kali kedua stage 2, berarti saya cepat tangkap cancer cell tu nak mula pekakkan telinga saya dah panik dah. Okay, so you all 21 hari pertama buat puasa air. Kalau tak faham, you google water fasting. Okay, buat water fasting 21 days, 3 minggu. Nombor 2, yang set puasa ni, okay, dia ada set dia, ada protokol dia. Boleh tahan tak? 3 bulan seterusnya cuma makan 1 hari sekali. Ada dia panggil OMAD, OMAD, once a day, one meal a day, OMAD. Maksudnya you boleh macam buka puasa kita sekarang, tetapi sekali tu je buka puasa. Kalau you nak makan sekali lagi masa Maureh, habis, tutup kedai. That means one time. Sebenarnya Maureh pun tak boleh kalau nak baik cepat.
Kalau betul you nak lawan kanser, kalau you rasa you memang bertekad betul, dan saya percaya you boleh. Sebab apa? You got no choice. I boleh faham. Okay, you jangan nak kata dok cakap besar. No, kita pernah buat. So berapa bulan? Masuk bulan ketiga, kalau tahan 1 meal a day tu, tukar balik bulan ketiga. Saya ulang, bulan ketiga. Kalau you tak tahan, you sambung lagi. Umat ramai orang boleh tahan. Tapi yang tak tahan, yang saya suruh 21 hari puasa air sahaja. Tak ada benda lain kecuali air sahaja. Dan kalau boleh air jenis yang air zam-zam, air yang bertenaga, air yang bukan air suling, bukan air yang acidic. Itu you kena pandai carilah. Tapi buat masa sekarang cukup kalau dapat air mineral atau air zam-zam. Siapa balik Mekah, tolong bagi pada kawan you yang tengah kena kanser ni. Because air zam-zam is one of the best. Okay, lain kali kita cerita lagi sekali. Saya pernah buat cerita tentang air zam-zam. Hari yang 21 hari, last day tu, bila you dah habis kali kedua, berapa kali? First set 21 hari puasa, lepas tu buat makan sehari sekali punya tu selama 2 bulan. Kalau you takut, you nak takut macam ni, you takut nak start balik 21 hari punya water fasting sahaja tu, yang tak ada makan lain tu, you boleh sambung lagi sebulan. Berarti 3 bulan you buat omat. Dan bulan keempat you buat lagi sekali 21 hari full fasting. You bagi tahu kat apa jadi dalam result you, pergi buat scanning balik, pergi buat you punya check, tengok badan you memang akan kurus, badan you akan jadi kalau sampai tulang pun tak apa, you takkan mati. Okay, sebab I akan bagi sikit lagi apa nak makan pula. Ni apa yang tak boleh makan, berarti dah siap 4 bulan. Lepas tu you ulang balik omat. Lepas tu nak teruskan omat pun tak apa. Kalau terus dah kecut you punya kanser sel semua, dah alhamdulillah. Okey, kalau tak kecut, lawan balik 3 bulan omat, 3 minggu water fasting. Senang nak ingat. So secara kesimpulan, 3 minggu water fasting, 3 bulan omat, sehari sekali makan, siang bolehlah minum air semua tu. Lepas tu 3 minggu lagi buat balik dia punya cycle untuk water fasting. Kalau dah baik, katakan you dapat 50% kebaikan, katakan daripada 15 cm breast cancer ke, ataupun colon cancer ke, or you have lung cancer ke apa, dan katakan dia turun, walaupun dia turun 40%, 50%, dah cantik. Sebab apa? You teruskan perjuangan you. Kalau nak chemo ke radiation pun campur tolak, minimum macam saya dulu 8-10 bulan juga. Jadi yang ni baru berapa bulan tadi, tak sampai 4 bulan sebenarnya, kan? Sebab bila you nampak perbezaan, kan semangat you, saya tak payah suruh buat berterusan pun, you akan buat berterusan, kan? Dan saya lepas pada tu dah boleh you patah balik pada D&D diet. Cuma ada pantang larang yang seperti buah-buahan yang manis memang dah tak dibenarkan langsung untuk you yang mana kena kanser sekarang. Saya ulang, buah-buahan yang manis, karbohidrat langsung tak boleh, nasi-nasi semua tu langsung tak boleh. Okey, sebab apa? Dia berbentuk gula. Apa saja yang berbentuk karbohidrat dan gula dan processed food, kalau you pegang juga processed food, you memang cari naas. Memang you tak dengar cakap. Dan kalau tak dengar cakap, tak payah. Saya pun tak ada nak kecil hati apa-apa. Saya cuma nak bantu you, betul tak? Dan saya yakin Allah dah bagi ilmu ni, dan saya dah melalui proses yang belum sempurna pun Tuhan bagi baik. Maksudnya saya tak buat macam you buat ni. Saya puasa juga, saya tu, tapi tak adalah sampai 21 hari. Saya tak buat. Saya cuma buat yang omat tu saja. Dan saya pilih makanan, buah-buahan saya masih makan masa tu. Kalau saya tahu masa tu buah-buahan masa saya 21 hari tu kan dah tak boleh makan apa, kan cantik, senang. Sebab tu saya bagi buat puasa terus 3 minggu tanpa boleh makan apa-apa. Cuma sekarang steady number 3. Kan step ada 3 step je hari ni.
Dah lupa kot. Nombor satu, gaya hidup. Dibetulkan semua dulu. Termasuk tidur, termasuk ambil angin, oksigen, semua tu. Tak payah cakap kan? You dah pandai kan? Lifestyle. Betulkan. No fast food, no nothing. Jangan dipenipu lagi dengan orang. No teh tarik, semua nothing. No, sorry. Bahkan you akan nampak glow nanti lepas 4 bulan nanti. Percayalah. Okay? You mesti rasa, dok, macam tak percaya je boleh baik ni. Kalau Tuhan kata setiap penyakit tu ada ubatnya, asal pula nak jadi benda yang terkejut. Okey, lepas tu saya kata berpuasa, konsep saya dah bagi tahu tadi, protokol, dan last kali ialah macam mana, cukup waktu. Okey, macam mana nak cerita kat you apa yang boleh kita makan masa dibenarkan makan. Contoh macam ni, masa you berpuasa, kan saya kata water fasting. Water, saya tak kata cuma air sejuk. Kalau you rasa dahaga dan you tak biasa, you nak ambil teh kosong, boleh tak? Boleh. Penting sekali teh, jangan ambil teh lain untuk orang yang tengah kena kanser. Ambil teh hijau ataupun matcha coffee. Apa disebut? Matcha, betul lah, MATCHA, yang refined green tea. So rasalah macam nak kenyang sikit, tapi sebenarnya psychologically you akan rasa bila ambil benda hijau tu confident sikit daripada air kosong saja. Baik, kalau dengan air kosong tadi, setiap 500 ml jangan lupa 2 calit garam bukit ataupun RX salt. You can get from me. RX salt saya siapkan untuk diri saya, selalunya dilapik dengan garam bario dalam tu, garam buluh dalam tu, kita campur supaya dia ada lebih daripada 7-80 mineral. Kalau tak, garam Himalaya atau Celtic salt. Kenapa lambat saya jawab atau nak bagi Himalaya tu? Sebab dah ada scammer pun. Dia beberapa warna pink, dia kata garam bukit. I dengan scammer ni tak tahulah apa nak buat dengan dia orang. Tapi orang yang cancer ni, you jangan tertarik dengan cerita-cerita pelik-pelik ni. Kalau saya nampak you cari garam tu, please go to organic shop. Mahal sikit tak apa, tetapi garam tu tak banyak pun, 1-2 calit je setiap 500 ml. Garam apa? Sebab you nak puasa air, so you need garam air. Jangan air kosong sahaja, please. Especially kalau air tu tak air mineral, lagi teruk. Okay, kalau siapa boleh sabar lagi 2-3 bulan, saya akan keluarkan special air yang portable. You boleh minumnya dan boleh bawa special special alat ni yang you boleh bawa ke mana-mana saja, and it's not expensive. Itu yang best. Sebab saya tahu air merupakan rawatan yang saya mula-mula dulu kena kali pertama 2001. Rawatan yang paling berhasil, baru saya fikir balik, ialah water therapy. So kenapa bila saya dapat formula 3 minggu yang orang barat pun dah ikut program ni pun dah berjaya, kenapa saya nak tinggalkan water therapy pula? So water therapy is the best. Next ialah makanan yang saya minta you copy. Dengar sini, iaitu garlic. Garlic apa dia? Garlic ni bawang putih. Bawang putih, jangan segan, acap kali. Berarti bila masa you dapat lanyakkan dia sikit, kan dia kena pecah dulu, betul tak? Bawang putih ni kena pecahkan dia dulu, biar keluar dia punya bau 5-10 minit, baru you telan. Sama ada you nak campur sikit dengan honey, sikit je, jangan lebih. Sebab masa you berpuasa, you tak boleh makan semua ni. Ini bukan masa yang 3 minggu, ni masa omat. Masa omat masih boleh makan sehari sekali, main meal tu. Number 2, you wajib campur dalam you punya makanan you kena pilih makanan-makanan yang tak ada karbohidrat lah. Okey, yang sentiasa ada dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang tidak manis langsung. Saya ulang, yang tak manis langsung, seperti apa? Pear, apple, jambu, yang muda lagi bagus. Kalau pisang pun, kalau you nak pisang yang tak rasa manis langsung, boleh, asalkan tak manis. Lepas tu, number 2 ni masih lagi omat punya time, yang 3 bulan tengah tu, you ambil brokoli sprout, wajib. Daripada sekarang buat brokoli sprout. Kalau siapa boleh tanam sendiri, tanam sendiri. Dulu ada satu daripada pengikut saya, dia memang expert buat tauge-tauge ni. Sebenarnya wheatgrass,
brokoli cauliflower ke, dia punya tauge ni, tauge ni yang bagus. Tetapi dalam semua tauge dibuat kajian brokoli sprout, tauge brokoli lah yang paling diutamakan. So ingat tak, boleh ingat tak dua benda, garlic dengan brokoli sprout? Adalah sebab-sebab mengapa brokoli sprout ni lebih top daripada tauge-tauge lain, ya. Tapi kalau masa you water fasting, katakan you amat tak boleh tahan lah, you macam nak pitam sampai dah nampak gelap dunia, you dibenarkan ambil ni jus brokoli sprout ni, buat jus, ataupun nak buat dengan wheatgrass boleh. Okey, itu saja yang dibenarkan. Okey, sama ada wheatgrass punya jus atau brokoli sprout punya jus, ataupun apa satu lagi yang saya kata tu boleh buat tadi tu, cauliflower. Cauliflower pun boleh. Okey, dia punya jus. Itu saja. Itu pun kalau you dah tak tahan sangat. You dah sebenarnya dah mula batalkan you punya protokol tu. Jadi you kena start balik kalau you batal. Maksudnya you gian sangat, tak tahan sangat, you pergi curi-curi ambil Milo ke. Sebab you terliok sangat Milo, you pergi ambil satu sudus. Kan sedap dia punya powder tu. You kena mula balik hari pertama. Kan 21 hari. Hari ketiga you tak tahan, you buat perangai. Pergi ambil coklat lah yang bukan dark coklat pula tu. Habis. Minuman, tetapi minuman tu dah ada susu, ada gula, memang you start balik from zero. Faham? Okey. So kita dah bagi dua wajib yang kena masuk. Tadi saya janji pada you makanan tambahan masa omat terutama sekali kan. Lepas tu you dah lah makan sayur sekali, lepas tu you nak makan dengan sayur, you nak boleh makan dengan, kalau nasi saya kata apa dulu, nasi sejuk sikit, nak bagi ubi ke apa, balik pada D&D diet. Okey, tapi kalau boleh kurangkan nasi putih lah. Kalau ia pun kena masuk peti ais, kena tabur minyak sikit, semua tu saya dah ajar dulu kan. Yang tu omat, you boleh makan sehari sekali. Makan, kalau perlukan sedikit ikan, sedikit telur, you masa tu dah kempunan, silakan. Okey, tapi sehari sekali sahaja. Ingat, lain pada tu water fasting balik. Okey, so masa you dah boleh makan, puasa air tadi pun boleh makan. Ni suplemen saya nak bagi ni. Satu, tambahkan kalau ada air ke apa, nak bubuh sedikit serbuk turmeric. Tahu turmeric? Kunyit. Boleh. Bukan saja boleh. Cuba copy formulanya. Kalau masa you 3 bulan tengah tu yang dibenarkan makan tu, tolong cari jalan untuk dapatkan curcumin. Curcumin tu apa? Kunyit. Dalam jumlah sehari, kalau you makan tu atau sekali makan tu 8 gram. Dia ada formula dia. 8 gram dan campur dengan sedikit black pepper. Anda tahu sangat-sangat kan, setiap kunyit mesti ada sedikit 1/5 jumlahnya harus datang daripada black pepper. Apa tu black pepper? Black pepper, lada hitam. Okey, so kalau 8 gram kunyit, you ambil 1 atau 2 gram black pepper cukup. Wajib kena ada black pepper. Kalau tidak, curcumin tu tidak dicerna. Nombor 2, you kena pergi beli kat farmasi nama ALA, alpha lipoic acid. Dengar ni, orang yang kena kanser, you suruh isteri you ke ataupun suruh husband you tolong beli alpha lipoic acid, ambil 0.4 kopi ni, 0.4 to 0.8 gram. Mula dengan 0.4 dulu, jangan terlalu banyak sebab nanti you tak biasa kan, body you masih lagi mengadaptasikan, melazimkan diri. Lepas tu ambil Garcinia Cambodia. Garcinia Cambodia ni belimbing yang buat laksa tu apa? Asam belimbing, asam laksa tu. Apa orang panggil asam Jawa. Asam keping. Sorry. Tapi janganlah beli asam keping tu, dah lah you tak lalu makan ke apa kan. Tapi kalau nak makan asam keping macam tu pun boleh, tapi sekarang dah ada jual ekstrak dia. Garcinia Cambodia ekstrak. 1.2 hingga 3 gram. Mulakan dengan 1.2 gram dahulu, lepas tu 3 gram. Lepas tu red algae.
Ni makan campur tolak lah, bukan semua sekali. Hari ni yang itu, besok yang ini, campur-campur 3-4 jenis. Red algae ataupun rumpai merah, rumpai laut merah, kan ada rumpai laut hijau, rumpai laut merah, pergi beli kedai organik ada jual. 8 gram satu hari. Campur ni dalam salad you. Lepas tu black seed oil ataupun sacha inci oil. Yang mana 1-2 ni boleh, ataupun olive oil, minyak yang bagus-bagus. Black seed tu minyak batu sauda lah. Okey, lepas tu kalau tak ada batu sauda, you ambil haba jala yang saya buat tu untuk COVID tu. Betul, tak malu cakap pun, sebab memang saya pun tak tahu boleh lawan kanser cara macam ni. Tapi kalau you dapat yang minyak lagi bagus, okey, sebab dia lebih menangkap lah, orang kata apa. Tapi kalau tak ada, ambil 2 biji haba jala cukup. Okey, seterusnya saya kata apa tadi, sacha inci oil tu kena double dose, 2 pagi, you cuma boleh makan sekali je kan. Ambil teruslah 4 tu lepas makan malam, atau you makan tengah hari, pilih satu je, makan tengah hari atau makan malam. Hari masa lain you lapar, you minum teh ataupun kopi kau sahaja. Okey. Kalau yang garlic, berapa biji saya kata tadi, 2 atau 3 clove. Dia punya macam buah dia tu lah, 2 atau 3. Boleh tak makan black garlic? Boleh, sebab kadang setengah orang tak boleh langsung ambil white garlic, dia pergi ambil yang dah bakar tu, boleh. Okey, tak ada masalah. Last kali, makanan yang boleh ditambah tolak lagi ialah cruciferous vegetable. Semua jenis sayur-sayuran yang rangup, yang lawan kanser boleh, termasuk kale, cauliflower, cauliflower, lepas tu brokoli, bok choy, bayam, kangkung, apa lagi, Brussels sprouts, boleh semua tu. Semua jenis bawang-bawang semua boleh. Okay, so balik pada makanan D&D diet lah, no problem. Okay, yang tak boleh dalam D&D diet ialah buah-buahan. Okay, yang manis. Kalau lagi tak manis lagi boleh. Okay, saya tadi ada tersebut perkataan wheatgrass kan. Kalau yang organik boleh wheatgrass. Kalau spirulina ke ataupun chlorella ke, semua tu hati-hati. Zaman sekarang ni dah banyak pencemaran di kilang-kilang dia orang pun, tempat dia simpan laut yang dia buat ternakan ni lah, ataupun ladang daun-daun yang menghijau ni pun kadang-kadang ada persoalan juga. Tapi jangan lupa yang saya cerita tadi, boleh ingat tak formula dia? Yang penting sekali ialah apa saya kata tadi, gaya hidup dibetulkan. Semua yang STD, stress, toxicity, bahan yang toksik yang you suspect dia out, dan deficiency, banyak kekurangan yang termasuk vitamin, mineral dalam badan kita. Lepas tu puasa, teknik yang saya bagi, protokolnya 21 ataupun 3 minggu, lepas tu 3 bulan omat, lepas tu 3 minggu balik patah kepada water fasting. Lepas tu teruskan perjuangan ni macam ni, okey? Sampai baik betul. Lepas tu taubatlah, jangan buat lagi benda-benda yang lepas-lepas. Dan jangan lupa berdoa lah. Yang tu kalau saya tak sebut pun you faham, kena buat doa, sembahyang, mendekati diri kepada Tuhan. Memang Tuhan nak pun kita, dia bagi sakit yang teruk macam kanser ni. Kenapa orang takut sangat? Sebab dia gerun. Jadi bila dia gerun pada penyakit, baru dia gerun pada pembikinnya. Allah tu ada trik dia sendiri, dia nak buat. Berarti dia masih sayang you tu. Dia bagi masa lah. Kalau kita pun ada setahun 2 lagi, kadang-kadang baru meninggal, sekurang-kurangnya kita ada setahun 2 lagi untuk bayar balik hutang. Tapi kalau dah baik, berjanjilah yang you mesti tolong orang lain pula. Itulah antara janji saya. Walaupun tersurat atau tersirat, tetap saya kena buat. Sebab apa? Rasa bersalah sangat kalau ada ilmu kita tak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan anda semua selamat. Dan siapa yang tengah kena kanser, jangan sesekali putus asa. Percayalah, Allah tu memang ada jawapannya. Dengan syarat you berusaha. Tuhan tu nak tengok kita percaya tak dengan otak yang Tuhan bagi ni, dengan kudrat yang ada, tangan, kaki, mulut, hidung semua tu, dan nafsu pandai tak jaga. Betul.
Semoga hidup anda bahagia di dunia, akhirat syurga, senyum somo. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?